أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف يا عين صاد حاميم عين سين قاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإيمان والإسلام وفضلنا على كثير من الأمم وأفهمنا على علوم الدين والعقيدة وأرشدنا إلى الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وأصحابه وأحبابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في سورة الحشر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. Di dalam surah Al-Hasyr yang dibacakan tadi pada ayat yang ke-17 dan 18, ada dua perkara besar yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman tetapi masih berpenyakit di dalam hatinya, yang imannya itu belum benar-benar tahqiq, yang imannya itu adalah seumpama iman kita orang-orang awam dalam proses penyucian jiwa, dalam proses perjalanan untuk balik bertemu Allah Ta'ala dengan cara yang terbaik. Maka Allah Ta'ala menyebut fakana aqibatahuma. Ada dua golongan yang akibat. Akibah telah digunakan orang Melayu pun akibat. Cuma Arab dia ain, aqibah. Dia orang Melayu ni dia nak bagi mudah sebut sikit. Lepas tu dia slow motion sikit. Akibat. Kursi, kerusi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia gitu. Tapi kalau tuan-tuan balik bunyi Arab ni, takut bini tak buka pintu pula lepas ni. Assalamualaikum. Senyap tak buka. Anak kata Arab mana mak datang. Shh. Kan. Jadi akibah ni telah masyhur. Allah nak kata ada dua golongan yang akibat dia Jahannam, neraka Jahannam. Sudahlah akibat dia neraka Jahannam, kekal pula di dalamnya.
sudahlah kekal di dalamnya. Itulah balasan orang zalim, dapat cop pula pada hari kiamat. Di sini ulama mufassirin menafsirkan dua golongan tu siapa. Yang mudah-mudahan kita dan kita pun memang tak nak termasuk dalam golongan itu. Ada dua tafsiran yang asas dalam menafsirkan itu. Pertama, sebahagian ulama menyebut dua golongan ini adalah munafik dan Yahudi. Macam mana pula ada hubungan antara munafik dan Yahudi ni? Ini antara dalilnya ditunjukkan dalam peristiwa perjalanan perjuangan Nabi sendiri. Di Mekah waktu itu belum ada munculnya gerakan munafik, tidak ada. Kerana waktu itu dalam kesusahan, dalam serba kekurangan. Jadi kepura-puraan tu tak ada. Dia kepura-puraan ni bila wujud kesenangan. Dulu zaman susah, tuan-tuan ibadah, cari harta, kerja, besarkan anak-anak, tak ada kepura-puraan. Suami isteri buat sungguh-sungguh. Tapi zaman kesenangan generasi muda hari ni, kepura-puraan dalam ibadah tu banyak. Di dalam niatnya itu banyak. Dalam perjalanan kehidupan dia tu banyak. Maka bila mana tiba Nabi di Madinah, membina kehidupan, membina perjuangan, membina negara, Islam semakin kuat. Waktu itulah munculnya gerakan nifaq, munafik. Kerana mereka memang tidak suka Islam tu berkembang, Islam tu kuat, kesatuan umat Islam. Gerakan itu muncul dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Hanya mereka tidak menunjukkan secara terang. Jadi dia duduk di celah-celah orang-orang beriman, dia berpura-pura sama dengan Nabi dan para sahabat. Tapi Allah bongkar. Salah satunya bila masuk dalam majlis Rasulullah Sallallahu bagi ta'lim, Rasulullah ceramah, Rasulullah mengajar, mereka akan melakukan perkara-perkara yang menzahirkan nifak itu. Sebagian ulama dia menyebut cara duduknya ada dah orang munafik itu. Dia duduk lagi tiang belakang, dia duduk gini, dia duduk gitu. Bukan tuan-tuan duduk tiang ni munafik dah. Ada pula dah gitu bimbang kan. Dia malas, bermalas-malasan. Dia duduk belakang, dia cari dinding, pada dia duduk gitu. Kan kadang-kadang budak-budak belajar sekolah kan, malas nak dengar cikgu, angkat buku teks tidur, ataupun begitu kan. Jadi ibu bapa boleh ingatkan tentang suasana itu berlaku pada orang yang ada penyakit dalam hati dia. Yang kedua, dia dengar tapi hati dia kelain, hati dia lalai. Kemudian dia buat-buat tanya pada para sahabat, apa Muhammad cerita tadi? Satu apa pun kami tak faham. Dia nak perli. Ataupun yang kedua, kata ulama, hatinya lalai sehingga dia tak mampu memahami. Sedangkan beza dengan para sahabat, mereka mendengar satu. Dia tidak meninggalkan, ibaratnya dia kejar satu. Sebab itu Nabi akan bercakap dan ulang 3 kali, supaya sahabat dapat ikut. Akhirnya ingat dan boleh beramal. Diikuti seperti orang berjalan. Satu huruf, satu kalimah demi satu kalimah. Dan ini di antara tanda-tanda orang yang ada penyakit dalam hati. Sebab itu munafik ini, macam mana dia boleh bergabung dengan Yahudi? Kerana Yahudi ketika itu telah ada kekuatan ekonomi di Madinah. Itu tidak dinafikan. Kerana bila Muhajirin sampai, Nabi sampai, dah ada Yahudi di situ. Walaupun Yahudi ni memang tak ada tanah pun. Dia memang daripada dulu sikap dia ambil tanah orang. Dia daripada luar Madinah datang menetap di Madinah dan dianggap macam orang situ. Padahalnya tak. Penduduk asal di Madinah memang ada dah.
Dan perangai dia duduk satu-satu tempat, dia jadi tuan tempat tu pula. Macamlah bumi Gaza hari ni yang tinggal Jerusalem. Jerusalem tu besar lembah Kelang, kecil pada lembah Kelang. Padahalnya Baitul Maqdis seluruh bumi Palestin. Bukan Jerusalem tu sah. Semua tu keberkatan. Cuma sebab telah diduduki oleh Zionis, Allah cabut tanah yang dia duduk tu. Keberkatan tak ada. Bukan tak ada berkat, kerana dia duduk tu. Jadi tanam kurma, Israel tanam kurma, ekspor tak laku. Pergi packing di negara lain untuk mengaburi. Orang tahu juga kan. Tahu juga Allah ilhamkan. Kita boleh tahu tu produk Israel. Walaupun tak tu, keberkatan tu Allah Ta'ala cabut. Maka mereka nak ambil kesempatan gabung. Jadi bergabung dengan Yahudi. Nak kekuatan, nampak ekonomi, nampak kekuatan kuasa yang mereka ada. Jadi keuntungan itu dilihat. Jadi sebab itu Allah sebut siap-siap. Dan ulama tafsirkan munafik dan Yahudi tempatnya dalam neraka Allah. Cukuplah kita ambil ibarah yang begitu jamil, cantik. Nabi sebut perbezaan iman dan nifak ni macam mana. Iman ni seperti kita menanam sayuran, terus disiram dengan air yang baik. Jadi kita akan dapat hasil dan menikmatinya. Dan tentunya kebun yang ada sayuran yang hijau begitu cantik. Allah sebut sifat dalam syurga itu ada sungai di bawahnya. Cantik. Rumah ada sungai, ada kebun, memang cantik. Kemudian sungai itu pula daripada madu, daripada susu yang bukan macam keluar daripada perut binatang di dunia ini. Kerana madu dan susu daripada perut binatang seperti lebah dan juga kambing ke apa, dia akan ada benda lah dalamnya, bulu ke masuk, ataupun sarang lebah tu. Tapi tak, madu susu di syurga adalah tulen, murni. Arak di syurga, rahikum makhtum, adalah murni, adalah tulen, adalah paling bersih sekali. Adapun nifak adalah seperti bekas nanah yang nanahnya terus menerus keluar. Maka air yang menyirami pokok tentulah berbeza dengan air yang namanya nanah. Bila dibiarkan nanah itu, dia akan terus merebak. Bila disiram pokok itu, dia akan terus membesar menjadi nikmat. Itulah bezanya yang disebut nifak dan juga yang disebut iman. Adapun penyakit nifak ini boleh berlaku pada i'tiqad. Ini bahaya. Penyakit yang menghinggapi akidah dia. Dan ini adalah perjuangan iblis dan syaitan. Sebab itu makna kedua, dua golongan yang dicampak dalam neraka tu adalah syaitan, iblis dan manusia sendiri. Kerana ada iblis dan manusia ni pakat juga. Bergabung juga. Munafik gabung dengan Yahudi. Tok Bomoh gabungan tu. Dua-dua masuk dalam syurga, dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Ta'ala menerima janji iblis. Pertama, Allah kabulkan dia hidup lama. Iblis ni golongan yang kecewa, ablasa tu. Asalnya Azazil. Sebelum Tok Guru Aulia Illah dapat arif billah, alim, abid, Azazil telah memiliki gelaran itu lebih awal. Dia tengok kita semayang, dia tak pelik. Dia dah dulu ibadat lagi hebat. Dia tengok kita mengaji, dia tak pelik. Cuma dia dah duduk dalam sumpahan Ar-Rajim itu. Dia tetap akan hasut kita. Dia bukan tak tahu ibadah ni ibadah kepada Tuhan. Dia tahu pasal dia dah sujud dah lama. Tidak ada bekas dalam syurga melainkan pernah iblis sujud. Allah angkat. Azazil nama dia, ketua para malaikat. Dia tahu. Tapi dia telah duduk di dalam sumpahan itu. Dalam laknat Allah. Jadi dia akan terus menghasut kita. Kadang-kadang dia hasut tak bagi semayang. Kadang-kadang dia hasut suruh semayang elok-elok. Pasal orang duk tengok. Dua-dua dia akan hasut.
Kalau boleh angkat takbir itu serupa Tok Kenali sikit lah. Dia kata elok sikit, baca Baqarah lah. Yang baca Inna A'tayna, ramai ni rombongan daripada Perlis sampai ni, dari Johor sampai ke belakang. Buh Baqarah. Orang apa tu, ush, macam ahli syurga dia dengar. Tambah Ali Imran lagi. Kan. Jadi wastafsis, desaklah manusia, silakan kata Allah. Sebab kamu ni dah duduk dalam laknat. Kamu ni tak, jadi kalau kamu nak silakan. Faman tabi'aka, tapi ingat siapa yang ikut kamu, Jahannam tempat dia. Ini ujian bagi kita. Sebab itu nama dia bila diumban ke dunia, Iblis, golongan yang kecewa. Syaitan ni anak beranak dia, pengikut-pengikut dia syaitana. Kalimah tu menghasut orang, melalaikan orang, syaitana. Jin ustaz? Saya ceramah kuliah di Pahang baru ni, orang tanya apa beza jin, syaitan, iblis. Awal sangat tanya pasal hantu. Pas subuh tanya pasal hantu dah. Sebab kita buka kitab perangkat iblis kan, dia tanya lah. Yang hasut-hasut orang tu jin ke syaitan ke iblis? Tanya lagi. Jadi jin ni bangsa yang unsurnya samalah api. Syaitan, iblis api. Bangsa dia jin. Adapun jin ada yang Islam, ada yang macam tuan-tuan lah. Kita orang Melayu, ada orang Cina, India, ada ramai orang lain juga. Tapi bangsa Malaysia satu. Tapi lain-lain. Jadi jin ni bangsa. Bangsa keturunan tu bangsa dia jin. Iblis golongan yang derhaka daripada kalangan jin, iblis. Syaitan pengikut iblis. Baik tu, dalam hadis yang sahih, kalau keluar rumah janganlah lupa baca doa. Saya ijazahkan siap-siap. Ada dua bacaan antaranya. Baik. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Nabi kata bila seorang lelaki keluar, hendaklah dia membaca ucapan ini. Terkadang hina izin faqal, terkadang dia tambah 3 lafaz lagi. Ataupun dia nak baca sekali pun boleh, terkadang ditambah juga 3 lafaz ni. Ataupun dia ucapkan 3 lafaz ni, contoh. Baik, saya ijazahkan juga. Boleh ikut. Hudita wa kufita wa wuqita. Awal-awal tahun nampak lancar belaka. Orang Taman Ihsan, alhamdulillah. Hudita wa kufita. Kufi bukan kopita, walaupun minat minum kopi belaka. Kufita wa wuqita. Baik. Makna hudita, kita minta hidayah daripada Allah, tunjuk Allah. Kufita, minta kecukupan. Pergi mana-mana Allah jaga rezeki kita. Tak adalah balik kita kufur nikmat, mengeluh, tak ada duit itu ini, tak dapat makan minum kan. Kufita wa wuqita, minta perlindungan Allah daripada mara bahaya. Iblis, kata Nabi, asalnya memang dia follow kita, pasal memang tugas dia hasut. Iblis memang dia follow kita, tuan-tuan keluar sejauh rumah ikut serombongan dah. Hanya Allah tidak membuka hijab. Kalau Allah buka hijab, kita akan tengok macam lalat yang mengerumuni makan. Tu nak kita tasawuf. Tapi Allah tutup. Kalau Allah buka, tuan-tuan tak sampai kuliah ni. Tuan-tuan nak berhadapan dengan itu pun dah menakutkan dah kan. Okay? Bila iblis dengar saja hudita wa kufita wa uqita, iblis kata pada syaitan, pengikut dia, menjauhlah kamu sekarang. Mana mungkin kita boleh mendekati orang yang dia minta petunjuk Tuhan? Tak boleh. Mana boleh kita mendekati orang yang minta kecukupan pada Tuhan? Mana mungkin kita boleh mendekati orang yang meminta perlindungan mara bahaya daripada Tuhan? Menjauhlah kamu.
Jadi hari tu kita keluar rumah pergi mana-mana, tidak diekori oleh iblis. Tapi ingat, dia tak putus asa. Makhluk tak putus asa. Saat lagi keluar rumah dia ikut lagi. Ataupun balik kedai ke apa, dia ikut pula. Keluar saja mana-mana bangunan kita, hudita wa kufita wa. Jadi iblis dan syaitan ini, Allah izinkan dia hasut kita dengan suara, bisikan, dengan pasukan berkuda dia, ataupun dengan pasukan berjalan kaki dia. Saya secara pengalaman 3 kali orang datang dan menyebut tentang bisikan yang datang pada dia. Pertama sekali bila saya dah menikah lah. Bila menikah tu satu hari isteri saya cerita, sebelum menikah tu dia ada mimpi. Ada seorang tua tak tahu siapa datang memberi amaran, jangan kamu bernikah dengan orang itu, dengan saya lah. Jadi menikah juga kan. Sebab dia tahu perjalanan kita. Dan kebetulan masa saya di Mesir juga, saya diberikan ijazah oleh sahabat-sahabat ni dalam bab perubatan Islam kan. Ustaz baca ni kan. Kita orang beri ilmu, kita hargai. Tapi jangan kita sombong. Cuma ramai yang menyebut, ustaz bila balik tak payahlah fikir nak ubat orang. Kalau orang minta tolong, bacakan sahaja. Jadi kita peganglah amanah tu. Dan tak ada buka apa-apa pusat pun. Tapi kalau orang minta tolong, kita tolonglah. Pernah saya di Pahang, penuh tong air dibawanya. Satu besar kan. Saya tengok ada seorang ibu tu bawa 5. Sebenarnya lepas slot saya tu, ada slot Ustaz Darul Syifa. Kawan saya tu graduan Darul Syifa di Jerantut masa tu. Dia bawa air ke depan. Saya kata bukan slot saya nak balik dah. Ustaz, jangan kedekut ilmu. Astagfirullah. Dia bagi buah tu pula. Letak dia anggap slot dah bermula. Saya dah habis dah. Saya ceramah pagi je. Jadi tertahan pula dah. Tengah jam. Ustaz minta tolong baca. Banyak pula botolnya. Saya kata ginilah puan, saya baca sekaligus boleh? Jangan macam tu Ustaz, niat lain-lain. Astagfirullah. Anak nombor 1 ni degil, kena niat yang degil. Baca hak dia pula mengajar kita. Anak nombor 2 ni kerap hilang dari rumah. Allah kan. Dia tak boleh lah. Saya kata tak boleh lah nak baca. Tak boleh Ustaz kena baca hak betul. Dia mengajar kita. Lama lah pula kan. Baca 1 hak niat, hak degil, hak 2 ni hak hilang, hak 3 hak nikah, tak nikah lagi. Hak dia pun nak juga, nak menikah agak. Baru ni di Pahang kan. Saya ijazah amalan awet muda. Seorang makcik 70-an, 10 liter air bawa. Ustaz nak muda juga. Gitulah lebih kat. Kenapa makcik? Rupanya ada pakcik duduk belakang tu. Dia minat. Saya tengok pakcik tu gitu. Maknanya pakcik tu tak nak. Makcik tu boleh. Fitrah kan. Lepas tu tak tahulah nikah ke tak tahu. Tu kali pertama. Kali kedua ceramah macam ni lepas syak kuliah maghrib. Lepas syak dia datang. Saya ni gangguan kuat Ustaz. Waktu Ustaz dengar ceramah tu pun datang bisikan. Macam mana dia dengar? Wallahu a'lam. Dia kata apa yang diucapkan oleh orang itu sihir belaka. Gitu dia kata ke kita. Bisikan itu. Sedangkan saya cerita mukjizat para nabi dan rasul. Dia kata inilah iblis punya peranan. Yang baru-baru ni, baru lagi ada seorang anak muda datang pas satu program. Kan tuan-tuan pun faham, saya ke mana-mana saya takkan jauh dengan wangian. Kerana wangian ni makanan tambah untuk roh. Dan kasturi kenapa wangian yang diiktiraf oleh Nabi dan Al-Quran. Jadi dia tengok, patutlah saya dapat bisikan tadi. Rupanya Ustaz bawa kasturi datang. Bisikan tu macam mana dia kata, jangan pergi ke tempat itu.
Saya tak pernah tengok dia. Lepas tu Ustaz tunggu. Berapa ni Ustaz ke? Saya kata 20. Dia ambil yang merah tu, tu campur za'faran. Dia bau-bau, migrain dia berkurang. Dia kadang-kadang kesan gangguan ni migrain kan. Dia bau migrain dia terus kurang. Dia kata, oh, ada kesan lah Ustaz. Berapa ni? 20. Ustaz tunggu, saya nak cari duit dulu. Saya tunggu, tak sampai dah. Berjaya juga bersikap. Agaknya Iblis tu kata balik rumah, cari duit balik rumah. Balik rumah, tak ada lah, tak datang dah rumah, tak ada. Hilang sungguh. Sedangkan dia suruh kita tunggu, tak ada, dia balik tak. Dia berjaya datang ke situ, tapi itulah. Sebab itu Allah kata, kedua-dua kumpulan ini akibatnya dalam neraka. Cuma Allah bagi bekalan. Wal tanzur nafsum ma qaddama lighad. Bekalan itu adalah bagaimana muhasabah diri, cari bekal menuju akhirat. Jadi apa yang kita buat supaya dia ada nilai untuk kita bawa balik pada Allah. Jangan kita hanya nampak itu bekal di dunia. Carilah duit, kerjalah, buat ibadah secara zahir ke batin ke apa. Niatlah sebab aku nak balik bertemu Allah. Aku nak balik, nak bersama dengan Nabi dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan tu dia akan ada nilai. Kerana nilai itu adalah mengikut matlamat kita. Ma dhalla ahadukum fit tariq illa bi fasadil ibtida', kata ulama salafus salih. Tidak akan sesat salah seorang daripada kalian melainkan sesat ataupun rosaknya permulaan dia. Niat dia tu macam mana? Kalau niat dia betul, asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu, pasti akan bersinar pada pengakhirannya. Baik. Jadi saya sebut 3 perkara. Sebab ni awal-awal tahun baru, bukan kita nak sambut tahun baru Masihi tu, tapi nak mengambil semangat ulama. Setiap pengakhiran dan permulaan tu ada hubungan, ada nilai. Dan yang kedua, benda yang jauh tu adalah masa yang berlalu. Walaupun baru berapa hari 2023, tapi kita tak akan jumpa dah 31 hari bulan 12 2023, kecuali tuan-tuan ubah tarikh dekat kalender, dapatlah. Tapi hakikatnya kita ke depan. Yang depan ni walaupun akhirat jauh, yang ke depan ni lah dekat. Akhiratlah dekat. Masa lampau tu kata Imam Ghazali lah yang paling jauh. Baik. 3 perkara asas. Pertama, perbaiki niat. Baiki niat. Jadi kadang-kadang niat kita tu cepat berubah kan. Jadi kita perbaiki niat. Mungkin makcik dah dibawa air, dah amal mula nak menikah, lepas tu dia jadi okey lah. Dia awal tu niat kerana dunia, lepas tu mungkin dia amal zikir tadi kerana Allah. Kerana dia macam tu, Imam Ghazali kata setiap amalan tu bermula tidak ikhlas dulu. Tuan-tuan main mengaji ni ada keterpaksaan, tapi Tuhan nak keterpaksaan itu supaya dengan itu Allah tarbiyah hati kita, akhirnya jadi yakin. Jadi yakin. Mula-mula azan memang terpaksa, tapi bila angkat takbir tak terpaksa dah. Lillahi ta'ala. Budak-budak nak mengaji mula memang terpaksa, tapi bila Allah dah baiki hati dia mengaji ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sentiasa betulkan niat. Yang kedua, memahami keutamaan amalan. Jadi kalau sebelum ini kita ada kawan yang soleh 50 orang, ni contoh saja. Azam tahun baru ni nak tingkatkan 100 orang. Kawan soleh. Kalau dulu baca Quran dapatlah 2 kali khatam. Tahun baru ni azam baru, semangat dia seminggu sekali nak khatam. Contoh. Saya bagi kaedah macam mana boleh seminggu sekali khatam. Tuan-tuan perempuan nak buat silakan. Tapi ada saya sebut di kuliah Muslimah sempat, dia kata laparlah suami kami Ustaz. Kalau kami buat seminggu sekali, tak menggorenglah kami, tak memasaklah kami. Tak apa. Macam sebab ini amalan yang diajar oleh Nabi kepada para sahabat. Tapi sahabat bila dapat amalan tu nak buat sungguh-sungguh. Dia nak buat sungguh-sungguh. Dia nak buat lebih pada itu. Tapi kalau kita susahlah, kita mungkin akan diskaun kan, minta. Baik, kaedahnya mudah.
Letak 7 hari. Hari pertama baca 3 surah dulu. Hari kedua campur 5 surah. Hari ketiga, contoh kalau Isnin, hari Rabu 7 surah lagi sambung. Hari Khamis 9 surah. Hari Jumaat 11 surah. Hari ni 13 surah. Akan berhenti sebelum Qaf. Surah Qaf hari Ahad. Qaf sehingga Anas dipanggil hizib mufassal. Surah yang hizib dia panjang. Memang ayat dia pendek-pendek tapi nak panjang-panjang. Banyak ayat dia tu. Kalimah dia pendek-pendek je. Tapi dia ayatnya panjang-panjang. Itu dipanggil hizib mufassal. Isnin pulut kuning, bunga telur. Khatam seminggu sekali kan. Jadi 4 kali orang surah tamat ihsan, sebulan 4 kali khatam. Setahun 48 kali khatam. Bulan depan terbang di udara lah tuan-tuan. Wali min awliyaillah lah. Ni contoh sedekah. Kalau dulu sekian-sekian, ni nak lebih lah, lebih lagi. Kemudian selawat, zikir, mengaji kita buat. Baik. Sehari hujung kalau sebab saya ijazahkan selawat Imam Dardil, baca 10 kali seumpama macam 100,000 kali salah. Dia ada sirat dia ada lafaz ni. Kalau sempat insya-Allah. Baik. Dan yang terakhir adalah penyucian jiwa. Yang ni lah yang kita bawa dalam kitab kita ini, supaya awal tahun baru ini kita semakin dapat menyucikan hati kita. Kita masih berbincang tentang sembahyang. InsyaAllah kita akan masuk satu persatu ibadah asal. Kita akan bedah mengikut perspektif tasawuf. Tasawuf yang benar. Kalau tasawuf yang dia klaim ahlul ma'rifah, sembahyang tidak, amal tidak, itu yang Imam Syafi'i cela tu. Dia kata tidaklah orang yang bertasawuf selepas subuh, melainkan sebelum zuhur dia jadi ahmak. Dia keluar daripada tasawuf itu dah keadaan yang bodoh. Imam Syafi'i kata. Ini tasawuf ni ahlul ma'rifah jadi-jadian. Dia duk main dengan istilah kita ahlul ma'rifah. Jadi semayang kita pun tak sama dah dengan orang lain. Orang lain semayang rukuk, kita semayang berdiri saja. Sebab Allah kata yuqimus salah, dirikanlah semayang. Diri sungguh. Gitu, maghrib dah. Apa pula diri? Yuqimus salah. Allah kata dirikan semayang. Oh, lain macam tasawuf dia. Aqimis salata li zikri, dirikanlah semayang, diri untuk ingat aku. Diri sambil ingat ke Tuhan. Habis maghrib. Kalau gitu sambil makan pun boleh. Makan semayang maghrib lah. Settle. Oh, mudahnya. Jadi kalau bertasawuf cara ni ahmak, kata Imam Syafi'i, mu bodoh. Tak ikut syariat. Dan tak ikut syariat, tak peduli pula masyarakat. Tinggal anak bini, tinggal keluarga apa semua, terabai keluarga. Ni kenapa terabai ni? Tak tahulah, suami saya kata ahlu tasawuf. Yuran anak pun tak bayar, bini pun tak makan, rumah pun kena tarik. Itu bukan ahlu tasawuf. Itu yang ahmak Imam Syafi'i. Dalam ucapan lain, Imam Syafi'i memuji ahlu tasawuf dan meminta kita hidup dengan tasawuf, bertauhid dan bertasawuf. Okey, baik. Kita sambung sedikit pada pagi ini, ambil berkat kitab kita insya-Allah. Saya nak baca sedikit saja. Baik. Wa qala musannif rahimahullah wa nafa'na Allah alaina bi ulumihi fid daraini amin Allahumma amin. Muka surat berapa ya? Okey. 33 di mana kita sambung? Surah Mukminun. Tu baik. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud solat itu mencegah daripada perbuatan-perbuatan
keji dan mungkar. Ini di sisi para ulama memerlukan latihan yang berterusan. Sebab itu bila digunakan kalimah li zikri untuk ingat Allah, bermaksud ingat Allah Ta'ala ini mesti berterusan. Jadi sembahyang itu proses yang berterusan. Kalau tidak, proses untuk mencabut diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar itu akan payah. Kalau sembahyang diikut mood. Macam kita wirid juga. Orang yang tak memahami hakikat wirid ni, Ibn Athaillah kata itu orang jahil. Wirid ni proses ketaatan. Sedangkan warid lintasan ilham yang Tuhan bagi. Al-wirdu tu wirid pada makna ubudiyah adalah segala proses ketaatan. Zikir, sembahyang, puasa. Bukan dia berzikir sampai tak sembahyang. Zikir sampai tak puasa, tak, dia buat semua ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu, dan mesti berterusan. Zikir kalau kita tak berterusan, dia tidak, proses itu tidak banyak, tidak berterusan, dia suka afdalu zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Cukuplah. Jamuan keluar, kambing dengar tadi satu je. Orang dapur kata panjang sikit, tak siap, satu je lah. Makan pak ketul ayam, ambil orang lagi. Tapi zikir satu Subhanallah, cukup lah. Minggu depan lah pula. Tak ada nak timbul kesan dalam, dia kena berterusan. Lepas itu kita sebutlah dengan secara mat. Kalau pun mat ni maknanya jangan terlalu cepat, dia tak dan, hati nak tangkap. Sehingga ada riwayat menyebut bila dimatkan pada la ilaha illallah ada pahala. Dia ada ke afdal la ilaha illallah. Lagu tu nombor 2 lah. La ilaha illallah. Tapi orang Melayu punya zikir dia sekat 70 je. 30 baki laju. La ilaha illallah, awal tu slow, tapi bunyi dah ketung-ketang dapur macam dah dekat dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah masuk dah. Kalau zaman dulu talam tu apa, jeling la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terbuka saja angin tiup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berhenti dah. Nabi kata kalau makanan dah sampai kena makan dulu. Keluar hadi pula dah. Jadi biar kita secara tertib, laju sikit tak apa, tapi jangan terlalu laju sampai hati tidak. Kerana sebenarnya proses ibadah itu, zikrullah itu untuk memberi kesan dalam jiwa. Jadi kalau dia tidak memberi kesan, kita bukanlah rugi berzikir, kita tidak dapat afdal itu. Ahsanu amala. Baik. Solat akan memberi kesan jika dikerjakan secara sempurna dengan rukun-rukunnya. Ini kita nak belajar adab yang batin, memahami pada setiap rukun sembahyang. Imam Ghazali akan membedah daripada angkat takbir apa makna batin sehingga tahiyah. Jadi kita akan pergi satu. Sunat-sunatnya dan orang yang mengerjakannya melaksanakan adab-adab zahir dan batin. Salah satu adab zahir sembahyang, fiqahnya tidak akan disentuh banyak. Kerana ini kitab Tazkiyatun Nafs. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan boleh mempelajari secara lebih khusus dalam pengajian fiqah bersama guru-guru di sini. Di sini kita akan banyak berbicara tentang makna batin, dalaman. Adab batin itu tetapi sebab Imam Ghazali sendiri dia berfatwa dengan mazhab Syafi'i. Jadi adab zahir pun akan kita ni akan juga tidak lari daripada hukum hakam mazhab Syafi'i, cuma sikit saja, kalau baca pun sikit saja. Adab yang batin tu lebih baik. Kerana itu adalah fokus kitab ini. Contohnya adalah mengerjakannya dengan organ tubuh secara sempurna. Batu kita berdiri elok, memandang ke arah tempat sujud. Sebahagian praktis ulama
bila kita sujud, dia mesti ada lekuk dahi kan, biasa. Tak perlu tekan sangat, dia akan ada sikit. Jadi tuan-tuan letak dekat situ mata tuan-tuan. Jadi dia tak larilah. Tak ada lekuk tu Ustaz macam mana? Terkadang juga antara praktis kata ulama, lihat di ibu jari kaki kita. Tapi itu pun kadang-kadang tak khusyuk juga, kerana dia terlihat ibu jari kaki orang sebelah pula. Allah, panjangnya kuku. Mesti Jumaat tadi semalam tak potong ni. Hak sebelah tengok, Allah, bercagu pula dah. Dia duk main kaki orang pula. Tak khusyuk. Itu hanya untuk titik noktah. Noktah supaya mata. Sebab itu kalau di rumah kita sembahyang, dinding yang hampir dengan muka kita. Kalau boleh sujud supaya pandangan kita terhad. Kalau dia sembahyang ruang tamu, boleh pandang sampai dapur, susah. Tengok pula dapur, baru angkat goreng pisang letak. Dia teringat goreng pisang lah, Al-Fatihah tak ada lah. Tak khusyuk dah. Jadi di rumah cari, kalau kita ada bilik, tak perlu luas pun tak apa. Untuk kita proses ibadah. Kalau nak sulukiyah, kalau boleh bilik itu orang tak masuk. Kita tak nak bilik tu kotor, letaklah baju, bukhur mungkin, wangi-wangian. Bilik tu hanya kita masuk. Itu suluk. Kadang tuan-tuan nak suluk, mungkin store bawah tangga, bukan dalam store. Kotor, dia tempat yang bersih, kecil tak apa. Kan. Setengah-setengah ulama zaman dulu, tok-tok guru kita korek lubang bawah tanah. Duk buat macam liang lahat tu, duduk dalam tu. Tuan-tuan nak buat boleh lah kalau berani. Ambil amalan Jumaat duduk kan. Tapi saya rasa ni atas balik lepas tu. Sadaqallahul azim. Bini kata, sekejap je bang. Cobaan. Tak lepas lah. Ada seorang tuan guru di Merbuk, Tuan Guru Haji Man. Diijazahkan amalan pada pak mentua saya, diijazahkan pada saya. Sekejap lagi kalau ada rezeki kita ijazahkan kalau sempat. Tuan Guru Haji Man ni orang hebat, meninggal dah. Dia bertapa di gua pada masa itu. Kena ingat, orang alim ni kalau dia bertapa, tak sama budak-budak bertapa kat gua. Dia mudah dipengaruhi oleh iblis. Kan dia balik-balik dia kata, saya mengaji dengan Syekh Abdul Qadir Jailani di gunung Soda. Siapa Syekh Abdul Qadir Jailani tu? Kalau bukan jin, kan? Kan dia sebut, saya mengaji dengan Syekh Mujahid. Saya duduk sini je. Kan, siapa pula tu? Jadi Tuan Guru Haji Man ni, bila dia berzikir dalam gua, malam pertama, dia dengar bunyi rimau sebelah dia. Kan, berzikir pejam mata. Rimau tu bunyi sebelah, buka mata tak ada. Malam kedua zikir, air hujan tik dalam gua tu menitik. Dia buka mata tengok, sebab bunyi air tu hilang tiba-tiba. Bila tengok, rupanya ada ular besar duk tahan. Ular tu pelik daripada kebiasaan, menutup bahagian gua tu. Hari ketiga, tengah-tengah berzikir, bergegar gua. Bergegar gua. Dia kata, matilah aku dalam hati dia. Sebab nampak macam bergegar ni, tapi buka mata tak ada apa. Ujian. Dan kemudian dia baliklah. Orang hebat. Dia tahu, dia macam tahu dia nak pergi, dia bagi amalan kepada mak mentua saya yang ziarah dia bersama dengan mak mentua. Baik. Jadi sebab itu proses mengingati Allah ni membina khusyuk, membina ujian Allah tu banyak di luar. Tapi bila kita dapat saja solat sebagai mahal munajat kita, hubungan dengan Allah, tahqiq saja, segala apa di luar ni takkan memberi bekas kepada kita. Tapi proses itu kena beturusan. Jangan malas lah. Jangan malas sembahyang sunat, jangan malas sembahyang malam. Jangan beralasan dia pun tak buat, WhatsApp okey je. Kita buat. Kita buat. Tak cukup okey kita bangun-bangun malam nak zikir, baca Quran sikit, tetapi dipanggil qiyamul lail. Qiyam tu kena ada berdiri sembahyang tu.
baru memenuhi matlamat qiyamul lail. Kalau tak, qiraatul lail cukup dah. Zikrul lail cukup dah. Tapi tak, kena ada semayang. Malam tu kena ada juga. Kecuali tak sempat sangat, kita cover lah dengan zikir ke, baca Quran ke apa, supaya malam kita itu tidak berlalu begitu sahaja. Paling-paling kurang pun doa. Tapi tetap keutamaan dia pada bangun sembahyang di malam seumpama tahajud dan ataupun seumpama dengannya. Sementara adab yang batin adalah khusyuk. Yang ini bukan zahir. Khusyuk dalam sembahyang ni terhasil daripada khudu' dan juga tawadhu'. Khudu' tu apa? Ketundukan zahir kita. Contohnya kita rukuk, kita sujud. Tawadhu' tu apa? Ketundukan hati. Gabung dua itu, jadilah yang disebut dengan khusyuk. Maka sebab itu Ibn Athaillah kata apa? Sembahyang ni pembersih hati daripada kotoran-kotoran dosa, juga wastiftahu libabil ghuyub, akan membuka pintu-pintu ghaib. Benda-benda yang Tuhan nak bagi, bukan kita minta, tapi orang yang rajin sembahyang, Allah akan buka pintu-pintu ghuyub itu, pintu-pintu yang ghaib dengan izin Allah belaka. Kekhusyukanlah yang akan menjadikan sembahyang memiliki peranan penting dalam penyucian jiwa dan perangai dengan perangai yang baik, perangai yang mulia. Ini kerana gerakan-gerakan dalam sembahyang tidak asing bagi orang yang tinggal di kawasan penduduk Islam. Jadi bab fiqh ni dah agak biasa dah. Maka kami, kata pengarang Imam Ghazali kata, kami tak akan jelas sangat bab itu. Bincang rukun sembahyang, syarat-syarat asas sembahyang, kita tak jelas sangat yang tu. Tak menjelaskan sangat. Kami hanya akan menjelaskan yang lebih mendalam adab-adab batinnya. Adab batin inilah yang disebut ilmu khusyuk. Ilmu yang antara yang paling awal hilang daripada umat Islam. Kan? Daripada masuk dalam masjid semayang, tapi ilmu berkaitan khusyuk tu perkara yang banyak dah hilang daripada kita. Awwalu ilmin yurfa'u minal ardil khusyuk. Ilmu yang pertama kali diangkat di muka bumi ini adalah khusyuk. Kekhusyukan adalah ciri-ciri pertama orang yang beruntung. Baik, ni last lah kita baca. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, allazina hum fi salatihim khashi'in. Ni nanti kita akan bincang lagi. Dan yang terakhir sekali, surah Al-Hajj ayat 34-35, Allah kata kami syariatkan ibadat menyembelih, kurban, daripada kalimah qurbah, untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Sebab bila kita berkorban, syarat dia sebut nama Tuhan. Tujuannya Allah nak kita ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi disuruh sembelih binatang korban. Bukan Allah nak binatang korban, itu kembali kepada orang. Tapi Allah memandang penyebutan namanya itu, dan niat kita, dan kurban kita itu, ibadah mendekatkan diri kita Allah Ta'ala. Sebab itu paling afdal kita it'amut ta'am adalah menyembelih binatang. Sahabat bila pergi rumah Rasulullah, sahabat bila didatangi oleh Nabi, sahabat akan sembelih kambing. Boleh je kalau nak bagi kurma, nak bagi halawiyat ataupun kuih-muih di zaman itu, tak. Sahabat akan sembelih kerana ibadah sembelih ternyata lebih afdal. Dan dia lebih susah. Orang nak datang rumah, tuan-tuan cari lembu, cari sembelih, cari kambing sembelih, berbanding jamu dengan apa yang ada. Jamu dengan lemang ke mudah ke tuan-tuan sembelih kat lemang tu. Orang tak panggil, susah Ustaz, lemang pun kena sembelih gitu. Tu potong. Kalau kita kata sembelih, malu ke bini-bini lah, potong kan. Saya sembelih kuih ni Ustaz, tak adanya sembelih kuih binatang. Sebab itu dia amalan yang sekali-sekala jamu orang sembelih binatang, sekali-sekala. Tapi kalau hari-hari parak lah, demam lah tuan-tuan, hari-hari sembelih bankrupt lah. Tapi sekali-sekala boleh dapat hari Jumaat ke, jamu orang sembelih binatang. Baik.
Dan Allah Ta'ala nak bila dan kita sembelih ni, kita sertai dengan ketundukan. Fasalli li rabbika wanhar, sembelih dengan sembahyang. Ibadah yang cukup afdal, menyembelih dengan sembahyang. Orang yang apabila disebut nama Allah, gerun gementarlah hati mereka, dan orang-orang yang sabar cekal hati. Maknanya tunduk kepada Allah dan kena ada kesabaran. Sabar ini perkara yang sangat bernilai. Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar terhadap kesusahan yang menimpa mereka, dan orang-orang yang mendirikan sembahyang, serta orang-orang yang infak pula. Jadi banyak Tuhan sebut sembelih, ingat kepada Tuhan, taat kepada perintah Allah, sembahyang, dan juga dalam masa yang sama mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan padanya. Kalau dibuat amalan-amalan ini, dia telah mengambil suatu nilai batin, nilai dalaman dalam ibadah, hakikat dalam ibadat, bukan sahaja zahir dalam ibadah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik, saya ijazahkan amalan. Yang pertama adalah selawatnya Al-Imam Ad-Dardir rahimahullah, yang mana Syekh Al-Bayumi pernah bermimpi. Sebab Syekh Al-Bayumi ni ulama Mesir, Syekh Ad-Dardir ulama Mesir. Syekh Al-Bayumi dikatakan ulama Mesir yang selawat paling banyak sekali, 100,000 kali sehari. Allah. Syekh Al-Bayumi 100,000 kali. Kita dapat sekali pun mujur dah. 10 kali, 100 kali sehari selawat. Sebahagian di pondok-pondok 300 kali sehari selawat. Kita cubalah 100 ke atas, 100 hingga 1000 kali. Baik, Syekh Ad-Dardir, dia daripada kecil memang orang, memang dia ada bakat dah nak jadi wali Allah. Pernah dia diperangkap dalam rumah, ada orang perempuan ni suka tak ke dia. Dia buat macam berjaya memanggil dia datang rumah. Syekh Dardir masuk rumah tu, dia terus kunci pintu. Perempuan goda. Syekh Dardir masa itu kepala dia ligat cari jalan macam mana. Sebab dia takut, dia tak nak zina. Kemudian dia dapat ilham, minta pergi tandas. Bila dia sampai ke tandas, dia teringat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bila dia niat dalam hati, tiba-tiba dia nampak tangga. Tangga tu keluar. Ni kuasa Allah. Dia keluar kot tangga, terus lepas luar rumah. Syekh Ad-Dardir. Punya bila besar memang dia jadi orang hebat. Satu hari Syekh Al-Bayumi mimpi jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, adakah orang yang lebih banyak selawatnya daripada aku? Sebab aku 100,000 ya Rasulullah. Nabi kata ada. Sahabatmu Ad-Dardir, dia selawat lebih banyak. Terkejut Syekh Al-Bayumi, kerana dia dah paling banyak. Kerana dia selawat 10 kali dengan sirat qad. Satu bentuk selawat yang dinukil oleh para ulama. Baik, saya baca dan tuan-tuan ikut. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bikamalih. Baik, nanti saya macam biasalah, saya akan tulis balik. Nanti saya tulis dan rakam suara sikit. Saya akan bagi insya-Allah ijazah pada semua. Ni ijazah dalam ni dulu. Maknanya ya Allah, ya Allah limpahkanlah rahmat ta'zim, kedamaian, salam damai. Maknanya salam kebahagiaan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dengan jumlah bilangan kesempurnaanmu. Yang tu yang mahal tu. Adada kamalillah wa kama yaliku bikamali, dan sesuai dengan darjat kesempurnaan Nabi. Jadi bila minta tu lebih pada selawat lain. Tetapi tetap selawat ni selawat lah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, bagus belaka. Tapi ni selawat Imam Ad-Dardir. Baca 10 kali setiap hari, pagi petang. Baik. Yang kedua, ijazah daripada Tuan Guru Haji Man ni tadi.
Saya rasa pernah sebut ni, tapi saya sebut sekali lagi. Sebelum tidur bacalah Al-Fatihah sekali, Qul huwallahu ahad 11 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, dan kemudian tutup balik dengan Fatihah sekali. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh yang itu. InsyaAllah baca sebelum tidur, lepas bangun tidur. Mudah-mudahan kita mati, tempat kita di syurga. Mudah-mudahan dengan izin Allah. Baik, last. Doa mudah-mudahan Allah permudahkan mati syahid. Semua, saya, tuan-tuan kita semua nak mati syahid. Walaupun atas katil, walaupun dekat rumah kan, kita tak mampu nak perang macam Hamas macam ni. Baik. Ada 3 lafaz baca sebelum subuh. Lepas subuh pun boleh, tapi sebelum subuh afdal baca. Baik. Saya baca, tuan-tuan ikut. Tak apa, rakaman ada kan, nanti boleh tengok balik. Allahumma barik li ummati Sayyidina Muhammad. Satu lafaz. Ya Allah, berkatilah umat Nabi Muhammad. Allahumma barik li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad. Yang kedua, ya Allah, rahmatilah umat Nabi Muhammad. Lafaz terakhir, Allahumma astur li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah keaiban umat Nabi Muhammad. Minta Allah berkati umat Nabi Muhammad, minta Allah rahmati umat Nabi Muhammad, minta Allah tutup aib Nabi Muhammad. Bacalah amal sebelum subuh. Mudah-mudahan, kata ulama, dipermudah cita-cita kita semua nak mati syahid. Tak dapat syahid dunia akhirat macam Ahmad Brigad Al-Qassam Mujahidin kita, Ahlu Ghazah tu. Kita dapat syahid akhirat. Dunia mati macam biasa, tapi di sisi Allah dapat pahala mati syahid. Mudah-mudahan. Boleh sebut qabil tu semua. Saya ijazahkan amalan-amalan tadi. Siru ala barakatillah. Mohon maaf ambil masa yang lama, awal-awal tahun kan. Okeylah. Nanti kita akan sambung macam biasa, insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa ada sedikit jualan di luar, bolehlah siapa berhajat, insya-Allah.